Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan agama. Terdapat 5 etnik utama iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun dan Iban. Setiap kaum itu memiliki budaya-budaya menarik yang dapat kita perhatikan. Adat dapat didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup yang dapat merangkumi segala kepercayaan, tingkah laku dan sebagainya. Budaya pula dapat didefinisikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sesebuah masyarakat dan diwariskan daripada generasi kepada generasi yang merangkumi bahasa, proses, adat tradisi, nilai, corak, alat dan pengetahuan. Hubungan antara Malaysia dengan negara-negara lain membawa unsur-unsur budaya baharu bagi masyarakat kita sehingga adat resam dan budaya setiap kaum semakin dilupakan. Generasi muda saat ini merasakan bahawa budaya dan adat resam serta nilai-nilai murni ini sudah ketinggalan zaman dan tidak sebaik budaya barat. Kajian telah dibuat untuk menjelaskan secara terperinci dan bagi mencapai objektif kajian ini iaitu untuk menjelaskan amalan kepelbagaian budaya dan adat resam dari aspek kelahiran, perkahwinan dan kematian di Malaysia dan juga untuk mengenal pasti keselarian budaya dan adat resam dengan kepercayaan agama berdasarkan 4 teras agama di Malaysia iaitu Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Kelahiran dalam agama Islam. Sebelum kelahiran, penganut Islam akan membaca wirid dan doa selamat. Manakala selepas kelahiran, mereka melakukan azan, iqamat, tahnik, pemberian nama, cukur jambul dan akikah. Aspek kelahiran dalam Islam ini selari dengan adat kaum Melayu. Bagi kaum India, bagi kaum Cina, perkahwinan dalam Islam. Penganut Islam akan melakukan 3 perkara iaitu khitbah, iaitu merisik dan meminang. Kedua, bertunang. Ketiga adalah berkahwin iaitu ijab dan kabul. Aspek perkahwinan dalam Islam ini selari dengan adat kaum Melayu, India, Cina, Iban dan Kadazan Dusun. Kematian dalam agama Islam. Sekiranya seorang Muslim meninggal dunia, penganut Islam akan menziarahi keluarga si mati. Jenazah akan dimandikan, dikafankan, disolatkan dan tahlil akan dilakukan. Aspek kematian dalam Islam ini selari dengan adat kaum Melayu secara keseluruhan. Bagi kaum Cina, India, Iban dan Kadazan Dusun pula sama dari segi memandikan jenazah. Bagi agama Kristian, dari aspek kelahiran, selepas bayi dilahirkan, pembaptisan akan dilakukan setelah mencapai umur yang tertentu. Perkahwinan dalam agama Kristian. Penganut Kristian bebas untuk memilih pasangan dan syarat untuk berkahwin adalah hanya perlu melakukan upacara perkahwinan di dalam gereja. Aspek perkahwinan dalam Kristian ini selari dengan adat kaum Melayu di mana mereka bebas untuk memilih pasangan namun jika tidak terhalang oleh peraturan agama kaum masing-masing. Kematian dalam agama Kristian. Si mati akan diletakkan di dalam keranda yang terbuka agar dapat dilihat oleh masyarakat yang hadir untuk memberi penghormatan yang terakhir. Aspek kematian ini sama dengan adat-adat yang terdapat dalam setiap kaum di Malaysia iaitu menziarahi keluarga si mati. Dalam agama Hindu, dari aspek kelahiran, sebelum mereka melahirkan, mereka akan melakukan upacara magendong-gendong iaitu untuk memohon keselamatan daripada Tuhan. Manakala selepas kelahiran, mereka melakukan acara mengumpin iaitu sempena tubuh gigi dan makupak sempena tanggal gigi pertama. Aspek kelahiran ini selari dengan adat kaum India dan Melayu iaitu memohon keselamatan agar kelahiran berlaku dengan lancar. Perkahwinan dalam Hindu, pasangan akan disambut dengan masikahan dan tumpeng dandanan dan diakhiri dengan memutuskan benang sebagai tanda mereka telah disatukan. Aspek perkahwinan ini pula selari dengan kaum India. Kematian dalam agama Hindu, upacara yang dilakukan dipanggil sebagai Pitra Yatnya. Dalam upacara itu, ritual penyucian jenazah dilakukan dan diakhiri dengan beberapa ritual seperti Sawa Wedana atau Asti Wedana iaitu pembakaran si mati. Dalam agama Buddha, dalam aspek kelahiran, tidak dispesifikasikan tentang upacara-upacara yang perlu dilakukan semasa proses kelahiran. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa tidak ada adat yang selari dalam aspek kelahiran dalam Buddha. Perkahwinan dalam agama Buddha pula, mereka biasanya mengikut adat di tempat mereka tinggal. Biasanya juga mereka menjemput biku iaitu pendeta Buddha untuk memberi keberkatan dengan memimpin bacaan namaskara. Perkahwinan akan diakhiri dengan pasangan membacakan ikrar perkahwinan lalu dipakaikan kain kuning. Kematian dalam Buddha. Si mati dibersihkan dan dipakaikan pakaian. Lalu doa dibacakan bagi tujuan membersihkan si mati. Lalu upacara perkabungan dilakukan dengan pembacaan wacana Pali.
Kesimpulannya, amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum Melayu, Cina, India, Kerajaan Dusun dan Iban dalam aspek kelahiran, perkahwinan dan kematian mempunyai sedikit sebanyak persamaan. Namun perbezaannya terletak pada cara amalan itu dilakukan mengikut kepercayaan dan adat kaum masing-masing.